Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat malam. Okay, hari ni kita ada sesi interview tentang filem Pascal. Okay, boleh Encik perkenalkan diri dahulu? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Arif Iman bin Nazrul. Saya berumur 22 tahun. Dan saya berasal daripada Pulau Pinang. Okay, Pulau Pinang. Pulau Pinang kat mana tu? Oh, saya Pulau Pinang dekat Gelugor. Oh, kat Gelugor. Okay. Okay, soalan pertama Okey. apakah pandangan Cik Iman tentang semangat patriotisme tentang dalam filem Pascal? Soalan pertama tu. Okay. Soalan pertama. Pada pandangan saya, semangat patriotisme di dalam cerita Pascal ini dia lebih kepada semangat cinta akan negara. Okay. Kalau kita dapat tengok cerita Pascal tu, bagaimana kita punya anggota keselamatan mempertahankan tanah air daripada diserang ataupun orang kata diserang ataupun diserang ataupun mempertahankan daripada negara kita ni mempunyai masalah. Okay. Dalam cerita Pascal pun kita boleh nampak bagaimana dia menyelamatkan kru kapal Malaysia yang hampir disamun oleh Lanun Somalia. Dan kita tengok kekuatan askar kita, walaupun kita ni negara yang orang kata negara yang kecil, tapi kita punya semangat tentera kita itu tidak runtuh dalam mempertahankan apa-apa yang berlaku kat situ. Okey, maaf. Okeylah, saya tujukan soalan yang kedua. So, adakah filem Pascal ini memberi kesan terhadap diri Encik sendiri? Okey, pada pandangan saya, ini pandangan ini pandangan orang kata personal daripada saya lah. Okey. Apa yang saya lihat cerita ni, dia lebih menjurus kepada macam saya cakap tadi, semangat cinta akan negara. Jadi impact dia tu, kalau kita faham storyline ataupun jalan cerita dia tu, kita teliti daripada awal sampai habis, kita boleh nampak di perjalanan cerita itu more kepada bagaimana kita punya anggota keselamatan mempertahankan negara, bagaimana semangat cinta akan negara, bagaimana mereka menunjuk kepada orang awam ataupun anak muda macam kita sekarang ni untuk lebih pertahankan negara, walaupun kita ni hanya orang biasa. Tak semestinya hanya anggota keselamatan saja yang menjaga negara ini, tetapi kita yang rakyat biasa ni pun boleh menjaga negara, boleh mempertahankan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya, cerita ini dia lebih menunjuk kepada kita punya skill yang ada dekat kita punya tentera lah. Bila lagi tentera laut, pasukan tentera laut kan. Okay, mereka mengeluarkan semua skill yang ada daripada pihak tentera supaya penonton dapat tengok yang tentera di negara kita ini bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Maksudnya mereka mendapat latihan yang amat baik, mendapat pendedahan yang amat baik dari segi cara pertahankan diri, menjaga tanah air dan menyelesaikan sesuatu misi walaupun sukar. Jadi cerita ini impact dia bagi saya memang amat baik. Baik, dan seharusnya kita yang melihat ni, bukan saya seorang, semua orang yang tengok ni patutnya kena ambil iktibar. Kalau bukan kita, siapa lagi nak pertahankan tanah air ni? Betul? Jadi itulah. Untuk soalan yang ketiga, siapakah yang bertanggungjawab untuk mengekalkan semangat patriotik dekat negara kita ni? Okey, siapakah yang bertanggungjawab? Betul? Yes. Okay, kalau kita ikutkan kita punya sistem perlembagaan negara, kita boleh tengok kita punya pemimpin utama ataupun kita punya ketua negara ialah Yang di-Pertua Agong, betul? Yang kedua Perdana Menteri, yang ketiga Timbalan Perdana Menteri dan Raja-Raja Melayu serta anggota keselamatan dan jeneral-jeneral tentera. Tapi harus diingatkan, kita perlu ingatlah bahawa tak semestinya
Walaupun yang di-Pertuan Agong ni merupakan ketua negara kita, walaupun kita ada Perdana Menteri, kita ada Jeneral-Jeneral Tentera, tak semestinya hanya mereka saja yang pertahankan negara ini. Kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya bersatu padu dan bersatu hati dalam menjaga tanah air ini. Okay. Kita tidak boleh orang kata menunding jari dekat orang lain, tak kisahlah. Perdana Menteri ke, Agong ke, tak kisah, siapa-siapa yang menjadi ketua negara kita ni, akibat kerosakan yang berlaku di negara ini. Seperti kita dapat tengok, kebanyakan kerosakan yang berlaku ni bukan berpunca daripada mereka, tapi taklah semuanya daripada mereka. Maksudnya ada certain, tapi yang menggerakkan ni adalah kita sendiri. Contoh kalau kita tengok masalah sosial di negara kita ini, yang merancang hanya seorang, tapi yang menggeraknya siapa? Kita, kan? Jadi benda baik kita ikut, benda yang tak baik kita jangan ikut. Tak kisahlah kita ni Melayu ke, Cina ke, India, apabila melibatkan kedaulatan negara, kita perlu bersatu hati. Jangan mengira warna kulit, agama, bangsa, apa-apa langsung. Bila melibatkan negara Malaysia, bukan hanya Melayu yang kena jaga, bukan hanya Cina, bukan hanya India, bukan hanya Islam, tetapi kita semua. Selagi ada IC biru dalam poket, selagi itulah kita rakyat Malaysia kena jaga sama-sama. Semua biru kan IC? Aja biru. Biru. Kita yang tahu. Alright. Okey, soalan seterusnya. Bagaimana filem Pascal dapat meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan penonton? Bagaimana? Bagaimana filem Pascal dapat meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan penonton? Okay, kalau kita tengok filem Pascal ni ialah filem filem Melayu moden. Daripada segi cara mempertahankan negara lah, menggunakan aset-aset yang moden. Okay. Jadi kat sini kita boleh tengok kalau storyline cerita tu dia dah menunjukkan bagaimana kehebatan tentera kita, bagaimana aset-aset yang kita ada. Walaupun kita ni orang kata taklah sehebat negara-negara besar macam US, China, Rusia yang mempunyai aset-aset yang boleh dikatakan sebagai aset yang terbaik di dunia. Tapi dengan adanya aset-aset yang kita guna pakai di dalam negara ini, kita mampu pertahankan negara. Sama juga kepada kita yang bukan anggota tentera, rakyat biasa ni. Walaupun kita ni bukanlah anggota tentera, tapi tak semestinya kita tak boleh jaga negara ni. Okay? Kita boleh jaga negara ni. Kita boleh bersatu hati dalam negara ni. Kita boleh tengok macam-macam program, macam-macam perkara yang melibatkan semangat patriotisme di dalam negara ini yang dibuat oleh kerajaan sendiri dalam memupuk semangat dan minat anak muda, tak kisahlah masyarakat ataupun anak muda, untuk mempertahankan tanah air ni. Tidak kira daripada bangsa Melayu, Cina, India. Kita tengok contoh dulu kita ada PLKN. Itu pun semangat patriotisme yang perlu ada dalam diri masing-masing. Yang kedua ialah filem Pascal ni dia menunjukkan juga bagaimana strategi yang mereka laksanakan dalam menyelesaikan apa-apa saja misi, walaupun sukar. Kita tengok sukar macam mana pun anggota tentera kita tetap terlatih dalam menyelesaikan isu-isu itu. Berbalik kepada kita pun sama juga. Tidak semestinya kita ni tak terlatih, kita tak boleh pertahankan negara. Nak pertahankan negara ni bukan hanya perlukan senjata baru boleh pertahankan negara, tidak. Pakai tangan pun boleh. Yang penting otak kena cerdik dalam menyelesaikan isu. Bukan hanya menggunakan emosi dalam menyelesaikan masalah, bukan menggunakan ego dalam menyelesaikan masalah, tetapi menggunakan otak. Okey, soalan terakhir Saya nak tambah sikit. Tadi yang soalan yang bagaimana Pascal ni. Lagi satu, kalau kita tengok Pascal ni, dia boleh memberi orang kata minat kepada generasi muda dalam menceburi bidang ketenteraan. Kita boleh tengok macam mana aset-aset yang digunakan tu ialah, walaupun orang cakap aset kita ni aset lama, tapi tak semua yang kita boleh tunjuk dalam TV. Kita ni merupakan negara pertahanan, bukan negara yang berperang. Jadi walaupun kita tengok aset-aset yang dia kata itu merupakan aset lama, tapi dia tidak boleh menjejaskan semangat kita untuk menjadi orang kata anggota keselamatan. Yang dia boleh bagi semangat kat kita. Walaupun kita tahu nak jadi askar ni bukan senang. Mental kena kuat.
dan kita kena orang kata banyak berkorban, keluarga, masa, apa-apa yang kita sayang kita kena tinggalkan demi pertahankan negara. Bagi saya cerita tu memang sesuai lah bagi mereka yang berminat untuk menjadi anggota keselamatan dan memberi lebih semangat kepada mereka yang rasa aku kalau masuk tentera ni lepas ke tak? Takutlah aku. Boleh lagi bagi orang kata motivasi kepada mereka yang kurang semangat. Apakah pandangan Encik tentang masyarakat yang tidak menonton filem Paskal ini? Dan tambahan soalan pula, apakah kesannya masyarakat yang tidak mengambil peduli tentang semangat patriotik? Ulang balik. Yang pertama tu apa tadi? Ya, apakah pandangan Encik tentang masyarakat apakah pandangan Encik tentang masyarakat yang tidak menonton filem Paskal ini? Okey, yang pertama, pandangan kepada masyarakat yang tidak ambil berat lah, orang kata tak ambil peduli tentang cerita yang melibatkan semangat kenegaraan. Bagi saya, jawapan mudah lah, orang kata dilahirkan di Malaysia, mendapat kerakyatan sebagai rakyat Malaysia, belajar di sekolah di bawah kerajaan Malaysia, mendapat pendidikan pun di bawah kerajaan Malaysia. Jadi, kenapa kita sebagai rakyat Malaysia tidak ambil peduli tentang soal isu negara ataupun keselamatan negara? Bagi mereka yang orang kata tidak ambil peduli tentang perkara ini, lebih baik mereka jangan mengaku mereka ini rakyat Malaysia. Kerana rakyat Malaysia ini, kalau kita tengok, semangat cintakan negara ini terlalu besar. Walaupun kita tahu majoriti kita 60% ialah Melayu. Kita tengok macam mana semangat Melayu dalam mempertahankan negara. Kan? Jadi bagi saya, mereka-mereka yang tidak ambil peduli ni seolah-olah tidak mendapat pendedahan yang penuh. Maksudnya apabila dalam kelas main-main, kan? Time sekolah lah. Kan? Tak relax, tak marah. Tak macam? Contoh, maksudnya bila kelas ataupun mata pelajaran yang melibatkan tentang kenegaraan seperti sejarah, mata pelajaran kita panggil kalau di universiti dipanggil sebagai etika peradaban. Okay? Kita ada bahasa kebangsaan. Kalau kelas-kelas yang macam ni pun tidak ambil peduli, jadi jangan cakap kita ni anak Malaysia. Lebih baik tukar IC, ambil IC warna merah. Bukan kita menghalau, tapi semangat cintakan negara ni, dia perlu tahu sejarah negara ini. Dia perlu hormat sistem negara ini. Dia perlu tahu siapakah orang kata majoriti bangsa di sini. Bukan kita bukan cerita pasal isu bangsa siapa paling tinggi, tak, tapi dia kena faham kita ada undang-undang. Okay? Kita ada orang kata hak ketuanan Melayu kat situ. Dan kita juga tidak melupakan bangsa-bangsa lain. Okay? Jadi kalau kita tengok pun, kebanyakan yang tidak ambil peduli cerita ni, kita boleh tengok, kita tahulah bangsa mana. Kan? Kebanyakan mereka ni lebih mementingkan ilmu. Memang ilmu ni penting, tetapi semangat cintakan negara ni pun penting. Kerana apa-apa jadi, kita perlu bertanggungjawab. Sama juga dengan kesan. Soalan yang kedua tadi, kesan kan. Kesan dia senang je. Saya ambil sikit orang kata cerita apa? Yang baru ni, Mat Kilau contoh. Sikit je saya ambil kalau kita tengok storyline Mat Kilau, dia pun menceritakan tentang bagaimana sesuatu bangsa apabila tidak bersatu, ideologi luar boleh masuk. Kalau kita tengok, apabila kita tidak bersatu, kita tidak sehati sejiwa, kita tidak semangat cintakan negara, orang luar nak masuk ke negara kita ni dengan memberi ideologi segala-gala cerita yang orang kata tidak betul, mudah. Senang kata, kalau nak menukarkan agama Islam sebagai agama rasmi ni mudah. Sebab apa? Sebab bangsa kita mau berpecah. Jadi kesan dia memang amat besar kalau kita tidak mengambil berat tentang orang kata menjaga keselamatan negara ni. Sebagai rakyat Malaysia kalau kita tanya, selalu saya tanya contoh, saya tanya ID sejauh manakah tahap sorry saya tanya sikit minta maaf. Boleh. Sejauh manakah tahap anda mempertahankan negara ini? Sejauh mana kalau
mempertahankan apa tu, mempertahankan Kedaulatan agama, negara. kedaulatan negara. Kita contohnya kita boleh ikut undang-undang negara, kita boleh patuhi apa yang syarat yang ditentukan oleh negara. Macam buang sampah merata apa semua. Lebih kurang. Itu dari segi kita punya orang kata menjaga Adab. adab. Ada. Sama juga dengan kesan apabila kita tidak mengendahkan tentang keselamatan negara. Kita boleh tengok di negara-negara luar, negara-negara Arab, bagaimana mereka menggulingkan dia orang punya pemimpin akibat ideologi luar dan rakyat yang tidak bersatu. Kita nak macam tu ke? Tidak kan? Tak. Jadi sekarang ni orang kata biarlah kita ni berlainan bendera parti politik, biarlah kita ni berlainan sokongan politik, biarlah kita ni berlainan bangsa dan agama, tapi apabila melibatkan isu keselamatan negara, kita satu hati dalam satu bendera. Bendera apa? Bendera Malaysia. Jadi saya rasa bagi saya seeloknya perlulah ambil berat sikit. Kalau cerita-cerita pasal patriotik ni kita perlu ambil berat. Kerana banyak isi-isi yang orang kata tersurat yang ada dalam tu yang kita boleh pelajari untuk cintakan lebih pada negara kita. Kalau kita boleh tengok cerita-cerita dekat Netflix sampai 30-40 episod, takkanlah cerita pasal negara ni untuk 1 jam tak boleh tengok. Contoh kan, contoh. Okay, kalau kita boleh hafal siapa pelakon tu, siapa akan jadi lepas tu, takkan kita nak hafal sejarah kita ni apa, bahasa Melayu ni berada di dalam perlembagaan nombor berapa, akta nombor berapa, kan. Jadi itu sebenarnya elemen yang perlu kita terapkan. Tak boleh salahkan individu, tapi salahkan juga orang kata dari mana dia dapat pelajaran itu, ilmu itu. Sekolah dah ajar, kita ni terima ataupun tidak saja. Alright, terima kasih. Okey, untuk soalan bonus, mengapa pada hari ini kerap masyarakat menyalahkan pemimpin terhadap perkara-perkara yang berkenaan dengan patriotisme dan kepimpinan negara? Boleh terangkan untuk soalan terakhir. Okey, menarik soalan ni. Tapi orang kata saya just share orang kata fakta sahaja. Percaya ataupun tidak terpulang kepada individu. Saya hanya share apa yang saya tahu dan saya pelajarilah. Okey. Mengenai soalan yang dikatakan mengapa pada hari ini masyarakat menyalahkan apa pemerintah tadi? Sorry? Menyalahkan apa? Pemimpin. Okey, pemimpin. Okey, kita kena faham. Okey? Kita kena faham kita hidup ni berasaskan politik. Okey? Berasaskan politik. Okey, pertama. Okey. Yang kedua, politik dahulu dan politik sekarang berbeza. Berbeza. Politik dahulu, apa-apa kita nak tahu kalau zaman-zaman kita boleh flashback tahun 2012 ke bawah. Zaman-zaman dulu kalau kita nak tahu isu-isu pasal negara, kena duduk depan TV pukul 8 malam. Oh, baru tahu kita ada bangunan-bangunan ni, kita ada ni, oh Perdana Menteri pergi sini. Kalau tidak, kena tunggu esok pagi pukul 8 surat khabar, kan. Jadi 2012 ke bawah, segala maklumat tentang negara, tentang orang kata pergerakan politik negara ini tepat. Tak dinafikan. Memang tepat. Tapi apabila orang kata era pemodenan ini berlaku, gadget makin berluasa, sekarang ni orang kata siapa tak ada phone tu menipulah. Semua ada phone. Kan? Jadi orang kata sekarang ni maklumat di hujung jari. Betul, saya setuju. Saya setuju dengan orang kata maklumat di hujung jari. Tetapi maklumat di hujung jari juga kita perlu berhati-hati. Kerana di media sosial ni kita boleh faham ada maklumat yang betul dan ada maklumat diputarbelikkan cerita. Maksudnya sekarang ni kita boleh tengok cerita dia pendek, tetapi apabila sampai ke orang kedua dia jadi panjang. Jadi mengelirukan orang yang cuba memahami tentang isu negara tetapi disalah tafsir akibat segelintir individu yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan diri mereka sendiri. Kan? Kalau saya tanya anda, kalau scroll IG tu hanya baca headline saja kan? Ada baca bawah-bawah tak? Dia punya description. Tak ada kan? Sebab panjang kan? Itu silapnya. Sepatutnya di era moden ni kita lebih orang kata advance, lagi mudah nak dapat maklumat.
Betul cakap, dia tengok rakyat Malaysia ni, kalau bukan kata saya tak salahkan semua, tetapi kebanyakan rakyat Malaysia ni bila buka phone, tengok media sosial, lebih membaca headline daripada isi kandungan di bawah. Contohlah kita ambil, diceritakan pasal ahli politik, dia kata, ahli politik dituduh di mahkamah. Headline besar-besar, dituduh di mahkamah. So orang kata memberi pandangan buruk, ahli politik di mahkamah. Sedangkan cerita di bawah, dia menceritakan detail. Dituduh di mahkamah atas faktor, orang kata melanggar orang. Faham tak? Dia langgar orang. Tapi bila berkaitkan dengan orang politik, hanya satu je lah orang fikir. Apa dia? Rasuah. Okay. Betul. Rasuah dengan manusia ni tak boleh hilang. Sampai kiamat pun tak boleh hilang. Sama juga dengan riba. Tetapi kita ni, yang seorang Islam ni, yang dapat didikan agama daripada kecil, kenapa kita tak boleh tolak? Itu yang pertama. Rasuah. Dan pada hari ni, rakyat Malaysia yang saya tengok sekarang ni, lebih menghukum daripada menilai. Baru keluar statement, terus menghukum. Padahal orang tu tak cakap habis lagi. Baru keluar statement, contoh kita boleh tengok sekarang ni, harga ayam. Okay, harga ayam. Baru keluar statement pasal ayam naik bulan Julai esok. Terus orang menghukum, kerajaan macam ni, solat duit apa sini. Sedangkan dia tak sempat nak bagi tahu habis lagi. Kenapa, sebab apa, kenapa mereka perlu naikkan harga ni, sebab apa, dia nak mengawal sebab apa. Kita ni lebih orang kata menghukum daripada menilai. Sebenarnya tak elok macam tu. Kita tak boleh salahkan politik. Nak hidup ni, nak benci politik tak apa. Tapi kita perlu ambil tahu. Kerana kita hidup dengan politik. Kita lahir di hospital kerajaan. Kita belajar di tadika, di bawah pimpinan kerajaan. Kita belajar di sekolah kerajaan. Kita belajar sekolah menengah kerajaan. Universiti kerajaan. Bermaksudnya politik ni dalam kita hidup kita. Kita tak boleh salahkan sepenuhnya daripada orang politik. Politik ni menghancurkan negara, tidak. Politik ni sebenarnya penting untuk sebuah negara kerana ia boleh membina orang kata ekonomi negara itu dengan baik. Beza dia ialah individu yang mengawal perkara itu. Kena ingat, politik is politik, individu is individu. Okay? Politik kekal dengan perkara yang sama, individu bertukar silih ganti. Okay? Lepas dia. Jadi kita tak boleh nak hukum semua orang. Okay? Dan semangat patriotisme dekat negara ni pun bagi saya amat berkurangan. Disebabkan orang kata lebih banyak filem yang tidak berasaskan tentang negara daripada filem yang berasaskan tentang negara. Kita tengoklah, pukul 7 cerita apa, kan? Pukul 10 malam lagi cerita apa. Dia lebih pada drama percintaan daripada drama semangat patriotisme. Kalau ada pun kena tunggu time mereka. Ini baru keluar Mat Kilau. Bagi saya okeylah, Mat Kilau baru keluar, and then dia memberi semangat lagi tentang bangsa kita sendiri, bangsa Melayu. Yeah. Tapi kita tak boleh mengharapkan cerita saja. Nak kena harapkan orang buat cerita baru kita nak ada semangat. Sampai bila? Kita perlu ambil ilmu tu, cari sendiri ilmu tu dalam apa perjuangan yang berlaku. Jangan mengharapkan orang. Hidup ni jangan mengharapkan orang. Kan? Semua nak orang atok, susahlah. Kan? Maksudnya sekarang ni orang lain bantu kita, tapi kita sebagai rakyat Malaysia ni, apa tujuan kita? Kan? Semua juga kepimpinan negara. Orang menyalahkan orang politik, menyalahkan orang. Kena ingat, kita ada 222 ahli parlimen di negara. Dan 222 orang ini bukan semua yang tak boleh pakai. Jangan disebabkan seorang semua terkesan. Okay? Ada je orang politik yang bagus, ada saja.